Assalamualaikum dan apa khabar? Berjumpa lagi dalam video pada kali ini di mana saya masih lagi bercakap mengenai peperiksaan pegawai takbir diplomatik yang bakal diadakan pada 8 Julai tahun 2021 ini. Kalau dalam dua video sebelum ini saya bercakap mengenai section A dan juga section B. Okay, dalam video kali ini saya akan fokus kepada section C pula. Ada banyak persoalan yang saya dapat mengenai section A dan juga section B. Okay, terutamanya mengenai section B lah sebab dia terdapat banyak topik yang anda perlu baca. Okay, jangan risau, saya akan mengadakan live di YouTube dan juga di Facebook, okay, di dua tempat serentak pada hari Sabtu ini. Pada masa sekarang saya sedang open voting, di mana anda boleh undi bila saya nak buat live tu, sama ada petang Sabtu ataupun malam Sabtu. So kalau anda belum lagi berada dalam channel Telegram khas untuk calon exam pegawai takbir diplomatik, anda boleh buat demikian sekarang dengan klik link yang saya letak di bahagian bawah video ini di ruangan description. Dan kalau anda belum lagi menonton video section A dan juga section B, anda juga boleh berbuat demikian sekarang dengan klik link yang saya tinggalkan di bawah video ini. Alright, bagi anda yang baru kali pertama menonton video ini, okay, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notification setiap kali kita keluarkan video terbaru. Okay, untuk pengetahuan anda, channel Empire Kejaya ini fokus kepada membantu anda pencari kerja, terutamanya pencari kerja dengan kerajaan, dan kita juga banyak buat tips-tips untuk temuduga dan juga tips penulisan resume. So, kalau anda belum lagi subscribe ke channel ini, anda boleh berbuat demikian sekarang dengan klik butang subscribe dan butang loceng yang ada just di bawah video ini. Mudah saja. Ia adalah percuma. Okay? Janji anda perlu subscribe. Okay? Alright. Okay, jom saya teruskan mengenai section C, exam pegawai tadbir diplomatik tahun 2021. Okay, apa yang anda perlu tahu mengenai section C? Okay, seperti yang saya beritahu tadi, kalau anda belum lagi menonton video section A dan juga section B, anda boleh berbuat demikian sekarang dengan klik link yang saya letak di bahagian description. Saya mohon kepada anda fokus kepada penerangan saya mengenai section C ini sebab ada beberapa perkara penting yang ramai orang terlepas pandang. Jangan skip dan juga jangan tutup sebelum akhir video ini. Okay? Alright. Okay, seperti biasa, mungkin saya tak pun nak sentuh lagi mengenai format. Anda sudah faham mengenai format exam, iaitu ada 3 section, iaitu pengetahuan, daya penyelesaian masalah dan juga kefahaman bahasa Inggeris. Okey, saya teruskan dengan section C. Okey, kalau anda masih ingat dalam section B saya ada maklumkan dia terpecah kepada 4 pecahan. Tapi kali ini dalam section C dia terdiri daripada 2 pecahan. Okay, anda harus ingat daripada 30 soalan ini dia akan terpecah kepada 2 pecahan utama. Okay, apa pecahan tu? Okay, pecahan yang pertama adalah pengertian dan juga kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda akan diberikan satu artikel pendek, mungkin 3 hingga 4 perenggan. Kadang-kadang dia panjang, kadang mungkin 5 hingga 6 perenggan, dan minta anda untuk jawab beberapa soalan berdasarkan artikel yang diberikan. Okey, antara tips yang boleh saya bagi untuk anda untuk anda selesaikan section C ini dengan pantas adalah dengan anda baca soalan terlebih dahulu, kemudian baru cari jawapan. Anda tak perlu nak baca keseluruhan petikan yang diberikan. Sebab apa? Kalau lihat
anda hanya diberi 30 minit untuk menjawab 30 soalan. So, satu soalan 1 minit. Jadi, kalau anda mengambil masa untuk baca keseluruhan teks, keseluruhan artikel yang diberikan, ini akan menyebabkan anda kekurangan masa untuk selesaikan 30 soalan yang ada dalam section C ini. Okey. Mungkin anda akan ambil masa kalau anda nak baca semua keseluruhan paragraf atau keseluruhan perenggan yang ada tu, mungkin ambil masa sekitar 30 hingga 40 saat. Okey, anda harus ingat masa pun, pengurusan masa untuk section C ini amat penting. Sebab kalau anda terlebih masa spend kepada sesuatu soalan tu, ini akan menyebabkan anda kekurangan masa untuk habiskan kesoalan tu. So sebab tu saya selalu ingatkan, sebab saya selalu beri tips untuk section C ini, agar kalau anda dapat soalan yang ada paragraf dan juga beberapa soalan sebegini, anda tak perlu nak baca keseluruhan teks tu. Just terus baca soalan, kemudian cari jawapan. Itu lebih mudah dan lebih menjimatkan masa anda. Okay? Jelas Alright, saya harap anda dapat tangkap apa yang saya cuba sampaikan. Sebab mengikut pengalaman saya daripada hasil temubal saya dengan ramai calon yang lulus, okay, antara tips yang mereka bagi adalah mereka cuba selesaikan setiap soalan tu seberapa pantas yang boleh. Okay. Terutamanya section C ini. Section C ini mungkin bagi setengah anda anggap mudah. Okay, mudah sebab dia hanyalah soalan berkaitan dengan bahasa saja. So anda perlu skor sehabis baik. Kalau boleh anda perlu betul ke semua soalan dalam section C ini. Alright, saya harap anda dapat ambil iktibar dan ambil perhatian untuk bagaimana cara untuk menguruskan masa untuk section C ini. Alright, ini adalah pecahan pertama section C. Okey, pecahan yang kedua pula adalah tata bahasa ataupun grammar bahasa Inggeris. Okey, pecahan yang kedua ni adalah ramai calon yang terlepas pandang. Mungkin sebab dia terlalu overconfident dan menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk jawab soalan grammar ini. Okay, kebanyakan soalan, untuk pengetahuan anda, kebanyakan soalan yang diberi untuk soalan grammar ini, jawapan dia tu, pilihan jawapan yang diberikan tu adalah hampir sama. Okay, A, B, C dan D itu, dia punya pilihan jawapan dia hampir sama. So ini akan memberi sedikit masalah kepada mereka yang kurang penguasaan dalam bahasa Inggeris. So dengan masa sekarang, dengan beberapa hari menjelang peperiksaan anda, saya nasihatkan anda agar anda cuba buka balik buku-buku PMR ataupun buku-buku SPM mengenai grammar ini. Cuba anda baca dan buat latihan supaya penguasaan bahasa anda tu, ataupun supaya grammar anda tu dapat dikembalikan ataupun dapat dipolish semula. Saya faham mungkin ada setengah anda ni last guna English hanyalah di sekolah dulu, tapi ada setengah last guna English di universiti, di college. Okay, so memang anda akan ada masalah untuk jawab bahagian grammar ini. Okay, so that's why saya nasihatkan, kalau anda lemah dalam grammar, anda perlu buat banyak latihan. Cuba cari seberapa banyak latihan yang boleh, buat berulang kali. Nanti anda akan dapat polish semula anda punya penguasaan dalam grammar. Alright, saya anda jelas apa yang saya cuba sampaikan.
Alright. Okay, inilah kedua-dua pecahan yang ada dalam section C ini. Saya ulang balik, section C ni ada dua pecahan. Okay, pecahan pertama adalah kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda akan diberi artikel pendek sebegini, mungkin 4 hingga 5 perenggan dan beberapa soalan untuk menguji kefahaman anda. So, anda boleh terus baca soalan tanpa baca keseluruhan teks yang diberikan. Ini adalah untuk menjimatkan masa anda. Okay. Kemudian pecahan kedua pula adalah grammar. Grammar bahasa Inggeris. Anda perlu polish semula anda punya kebolehan grammar anda tu agar ia dapat digunakan ataupun ia kembali bersinar dan anda dapat menjawab soalan grammar tu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kerana pilihan jawapan yang diberikan tu A, B, C dan D tu adalah hampir sama. Ini adalah bertujuan untuk mengelirukan mereka yang lemah dalam bahasa Inggeris. Okay? Right, ini adalah perkara yang anda perlu fokus. Anda perlu beri perhatian kepada section C. Okay, ini adalah 4 perkara, iaitu pronoun, noun, verb dan adjektif. Okay, sekarang cuba anda Google ataupun anda cari semula nota mengenai pronoun, noun, verb dan adjektif ini dan cuba cari contoh soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap penguasaan pronoun, noun, verb dan adjektif. Keempat-empat perkara ini adalah topik yang selalu ditanya di dalam section C. Alright, boleh faham mengenai section C? Saya yakin ramai mungkin tidak akan ada masalah lah untuk jawab section C. Tapi bagi setengah anda mungkin penguasaan bahasa Inggeris anda agak lemah. So anda perlu buat banyak latihan agar anda dapat menjawab section C ni dengan lancar. Okay, kalau anda belum lagi join channel Telegram rasmi untuk calon exam pegawai tadbir diplomatik M41, anda boleh berbuat demikian sekarang. Okay, dengan klik link ini yang saya tinggalkan juga di ruangan description di bawah video ini. Sebab dalam channel Telegram ini adalah channel rasmi untuk semua calon exam PTD tahun 2021, dan dalam channel ini kita banyak berkongsikan tips dan juga contoh-contoh soalan untuk anda buat latihan. Okay, penting anda perlu buat banyak latihan untuk meningkatkan kemahiran anda dalam section A, dalam section B dan juga dalam section C. Tapi kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh join mailing list ini, di mana saya juga akan kongsikan tips dan juga contoh soalan yang sama terus ke email anda. So anda boleh pilih sama ada nak join Telegram ataupun nak join email, atau anda nak join dua-dua pun tak ada masalah. Lagi bagus, lagi bagus. Alright. Okay. Bagaimana dengan perkongsian saya mengenai section C? Saya harap anda boleh tangkap dan buat tindakan dengan cari nota sebanyak yang mungkin dan buat latihan berulang kali agar dapat meningkatkan kembali anda punya kemahiran dalam bahasa Inggeris. Bagi setengah anda yang mungkin dah lama tinggalkan bahasa Inggeris ni, so anda perlu polish semula kebolehan English anda tu. Dalam section C ni dia tak susah. Dia mengelirukan saja. Okay, dia tak susah. Soalan dia tak susah. Soalan dia semuanya direct to the point. Cuma pilihan jawapan tu akan sedikit mengelirukan bagi anda yang tak biasa ataupun yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris. So pastikan anda baca, ataupun sekarang baca semua artikel dalam bahasa Inggeris, baca surat khabar ataupun baca news di internet, cari nota grammar dan juga cari contoh-contoh soalan untuk jawab yang sebanyak yang mungkin. Alright.
Okay, saya rasa scan dulu untuk video penerangan mengenai section C ini. Jangan lupa sesi live kita di Facebook dan juga di YouTube yang bakal saya adakan pada hari Sabtu ini. Sabtu ini 3 Julai tahun 2021, di mana dalam sesi live tu saya akan kongsikan lagi beberapa info terbaru yang saya dapat, terutamanya mengenai section A. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi live tersebut. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.